Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh beberapa perkara. Pertamanya berkenaan dengan Pulau Pinang. Butiran 040200 Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Soalan saya kepada Menteri berkenaan adalah apakah rancangan berkenaan dengan bangunan Mahkamah Tinggi Lebuh Light. Ketika sesi perbahasan pada sidang yang lalu, Menteri berkenaan telah menyatakan bahawa lawatan telah dibuat dan terdapat rancangan untuk menaik taraf, memperbaharui dan juga memulakan kerja-kerja memperbaiki kerosakan-kerosakan bangunan mahkamah tinggi yang begitu lama, ikonik dan juga menjadi salah satu tarikan pelancong di Pulau Pinang. Kedua, saya ingin menyentuh dengan bahagian perundangan iaitu pengubalan undang-undang butiran 020100 dan juga butiran 020200 penyemakan dan pembaharuan undang-undang. Saya berterima kasih ke atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Menteri dan Timbalan Menteri untuk memansuhkan hukuman gantung sampai mati bagi beberapa kesalahan. Dijangkakan pembaharuan itu akan digubal dan juga dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia ini pada sesi yang akan datang atau sesi pada kali ini. Pada masa yang sama, saya ingin tanya adakah kerajaan berhasrat untuk menggubal undang-undang Race Relations Act, Tuan Pengerusi, iaitu Akta Perhubungan Perkauman. Kerana kita lihat bahawa kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris hati rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa, seringkali dikeluarkan oleh individu-individu tertentu. Saya beri contohlah sebagai pensyarah agama Zamri Vinod dan juga Ridwan T yang seringkali mengeluarkan kenyataan-kenyataan semasa memberi kuliah dan ceramah yang seringkali mengundang macam-macam polemik dan juga masalah di luar sana. Jadi saya ingin tanya, adakah kerajaan sekarang berhasrat untuk menggubal satu Race Relations Act untuk memastikan bahawa kita menangani perkara-perkara yang berlaku seperti yang berlaku akibat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu seperti Zamri Vinod dan Ridwan T. Pada masa yang sama, saya juga ingin menyentuh perkara berkenaan dengan bahagian perlindungan 040500 berkenaan dengan perlindungan yang diberikan kepada hakim-hakim. Saya di sini ingin menyeru supaya kerajaan menyediakan dengan izin bodyguards ataupun pengawal peribadi kepada hakim-hakim, terutamanya Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Persekutuan, kerana kita lihat bahawa seringkali terdapat ancaman-ancaman dibuat terutamanya macam kes yang melibatkan baru-baru ini terhadap Ketua Hakim Negara dan juga ancaman-ancaman cyber yang dibuat. Jadi saya di sini sebagai seorang peguam ingin menyeru dan merayu kepada kerajaan supaya mempertimbangkan menyediakan perlindungan pengawal peribadi kepada hakim-hakim untuk menentukan bahawa keselamatan mereka dan keluarga mereka sentiasa terjamin, terutamanya apabila mereka mendengar kes-kes yang mempunyai kes-kes melibatkan personality seperti Yang Berhormat Pago dan Yang Berhormat Tasik Gulugo. Pada masa yang sama, saya merujuk kepada butiran yang sama yang dirujuk oleh Yang Berhormat YB Bayan Baru tadi, iaitu siasatan dan perisikan di bawah SPRM butiran 020100 dan 020200, terutamanya melibatkan hakim yang Arif Nazlan, di mana baru-baru ini pihak SPRM menyatakan bahawa mereka telah pun menyempurnakan kertas penyiasatan terhadap beliau. Saya di sini amat duka cita
kerana saya ingin merakamkan bantahan saya terhadap tindakan SPRM mengeluarkan kenyataan begitu terhadap seorang hakim yang dihormati, di mana hakim itu tidak berpeluang untuk membela diri. Jadi saya ingin menegur, meminta supaya pihak SPRM tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini kerana apabila dibuat begitu, ia akan menyebabkan macam-macam polemik di luar sana. Tuan Pengerusi memenangkan masa tidak mengizinkan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas peluang yang diberikan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Mersing.